ibadur rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih kepada yang berbahagia pengerusi majlis Cikgu Mariam kita, yang Ustazah hormati yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Sayuti bin Ibrahim, pengerusi Masjid Ibadur Rahman, yang Ustazah hormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ibadur Rahman, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah sebenarnya macam yang tuan-puan dengar lah ya, dah seminggu lebih juga demam, batuk semua. Kalau ikutkan nanti tu tuan-puan sekalian, ya Allah rasa boleh ke nak ceramah ni, nak bercakap ni. Tapi subhanallah, ada satu keajaiban Allah selalu bagi. Bila sampai cakap tempat ceramah, bila disambut saja oleh penganjur, bila tengok saja muka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak tahulah kenapa jadi ubat muka puan-puan ni. Pernah tak suami habaq lagu tu? Ya, muka isteri dia ni ubat. Pernah suami habaq lagu tu? Tak pernah dah. Ustazah orang pertama akan cakap macam tu. Masya Allah, tengok muka muslimat sungguh rasa jadi ubat. Anak-anak pun dah tahu dah, tak apa Umi kalau pergi ceramah dia nampak muslimat nanti dia segar lah. Ya, dan Alhamdulillah selalu macam tu. Dan Ustazah percaya itu sebahagian daripada barakah doa para muslimah, tuan-tuan dan puan-puan kepada Ustazah juga. Betul ke tuan-puan? Ada doa ke Ustazah ke? Betul ke ada doa ni? InsyaAllah ya, mudah-mudahan masuk dalam doa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak berbicara tentang sebuah tajuk yang Ustazah memang suka tajuk ni. Tapi tajuk ni bukan Ustazah pilih, Masjid Ibadur Rahman yang bagi, iaitu tajuk sabar dalam kehidupan. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanyalah dengan orang yang dah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, betapa manisnya sabar. Siapa 60 tahun hidup angkat tangan? Semua 20 Masya Allah. Tak ada umur 60 kat sini, tak ada? Ada? Akak umur 60. Serius ke? 60. Lepas ni kita share awet muda Masya Allah. Umur 50 ada? Ada umur 50? Alhamdulillah. Tuan-tuan, memang sabar pada awalnya pahit, sabar pada awalnya susah. Tapi percayalah pesan orang tua-tua ni, percayalah pesan lebih-lebih lagi, bukan pesan orang tua, lebih-lebih lagi pesan Allah dalam Al-Quran, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda, bahawa sabar itu adalah penerang yang membawa kita keluar daripada satu perkara yang gelap kepada perkara yang terang, keadaan yang terang. Sabar itu manis. Inilah yang selalu kita kongsikan di mana-mana tuan-puan sekalian, nak memberikan motivasi dan keyakinan bahawa sabar itu adalah
adalah sesuatu yang sangat indah dan manis. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan sekalian, Allah letakkan perkataan sabar, diberikan satu sifat yang sebenarnya orang perempuan sangat suka sifat itu. Apa sifat yang orang perempuan suka sangat? Jamilun. Kalau perempuan muannas, jamilatun. Siapa sini tak suka cantik? Angkat tangan. Saya tak suka cantik, ustazah. Saya doa hari-hari, ya Allah bagilah saya hudu. Tak ada orang doa lagu tu, tuan-tuan. Semua orang nak cantik. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Quran, ni dia yang aku letak pada sifat cantik itu. Aku letak pada sifat apa? Pada keadaan apa? Fasabrun jamil. Dan sabar itu indah. Sabar itu indah pada orang yang sabar juga untuk melihat hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Muslimin musliman yang dikasihi sekalian, kata Imam Al-Ghazali, manusia apabila dia sudah sampai umur balik, bila sampai umur matang, Allah bagi kepada dia dua kekuatan. Siapa kata tadi? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata manusia bila sampai usia matang, dah mumayyiz, kemudian balik, Allah beri dia dua kekuatan. Ini berbeza dengan manusia yang masih kecil, berbeza dengan bayi, berbeza dengan kanak-kanak. Kekuatan apa Allah bagi? Pertama, kekuatan hidayah. Apa maksud kekuatan hidayah? Manusia diberikan panduan, kekuatan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Itu orang dah balik, tuan-tuan. Boleh berfikir, sudah matang, melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kekuatan pertama namanya kekuatan hidayah. Tuan-tuan, dalam keluarga kita, antara perkara yang kita kena sabar merayunya kepada Allah, sabar memohonnya kepada Allah adalah hidayah. Ya Allah bagi hidayah, ya Allah, pada anak-anakku. Ya Allah bagi hidayah, ya Allah, pada keluargaku. Ya Hadi, wahai yang maha memberi hidayah, tolong ya Allah masukkan hidayah dalam hati anak-anakku, masukkan hidayah dalam hati kami ya Allah. Sebab bila ada hidayah, dia ada kekuatan dan kemampuan untuk melihat ini benar, ini salah, ini baik, ini tak baik, ini Allah suka, ini Allah tak suka. Tuan-tuan, hari ini muslimin muslimat sekalian, sedih kita tengok tuan-tuan, sekiranya kekuatan hidayah ini susut, tak boleh beza mana baik mana buruk. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tak boleh beza mana baik mana buruk. Berapa ramai anak-anak yang melebihkan sahabat lebih daripada dia melebihkan ibu bapanya sendiri. Ada ke tak ada? Ada. Padahal sangat nyata dalam Quran menyebut wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau baca Quran pasti jumpa ayat ni dalam surah Al-Isra. Dan Allah perintahkan kepada kamu supaya tidak menyembah selain daripada Allah, dan jangan syirikkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa ihsan, buat yang terbaik yang kamu boleh buat. Tapi tengok kadang-kadang hari ni tuan-puan, kerana kesusutan kekuatan hidayah, ramai orang lebih boleh berbuat baik dengan orang jauh daripada berbuat baik dengan ibu bapanya sendiri. Setuju ke tak setuju muslimat? Satu tadi yang kata Imam Ghazali adalah kekuatan hidayah. Itu beza orang matang dengan orang tak matang. Tengok budak kecil, bukan dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Ya, orang tegah tak boleh, tu yang dia nak buat sebab dia belum ada kekuatan tersebut. Kekuatan kedua apa dia? Kekuatan kedua ialah kekuatan sabar. Ini beza orang yang sudah matang dengan kanak-kanak.
Tuan-puan tengok macam mana kanak-kanak kalau dia nak beli atromen kat kedai. Boleh ajak berunding? Oh, tak boleh berunding. Ya, ustazah membesarkan 7 orang cahaya mata. Memang alhamdulillah Allah bagi pengalaman, dan bercakap dengan pengalaman ni lain juga tuan-puan. Kalau Allah tak bagi pengalaman lain. Teori dengan pengalaman itu saling lengkap melengkapkan. Imam Ghazali juga yang sebut ilmu itu ada 2, satu ulumun makru'ah, satu ulumun manzurah. Bergabung ulumun makru'ah dengan ulumun manzurah, insya-Allah bagus. Apa dia ulumun makru'ah? Ilmu yang boleh pergi belajar mana-mana, pergi masjid, pergi surau, pergi sekolah, pergi college, pergi universiti, ada cikgu, ada silibus, ada kurikulum, ada buku. Ulumun makru'ah lebih banyak kepada teori. Ulumun manzurah apa dia? Ilmu pengalaman. Kata Imam Ghazali, gabung 2 ni insya-Allah lebih memahami akan kehidupan. Dah besarkan anak tuan-puan, daripada ialah anak, daripada dalam rahim kita sampailah lahir, sampai yang sulung umur 20, yang kecil sekali umur 10 tahun. Macam mana masa kecil-kecil anak-anak kita? Sangat menguji kesabaran kita. Sebenarnya Allah pun nak tunjuk ke orang yang jaga anak kecil pada mak ayah, kekuatan sabar tu ada kat kita, bukan dekat anak. Tapi kadang-kadang kita marah ke anak, kita pulas dia punya perut, kita kata boleh sabar tak? Padahal anak kita tu baru umur 6 tahun. Kita lupa Imam Ghazali kata beza kamu dengan anak kamu, kamu yang ada kekuatan sabar tu, bukan anak kamu. Ini beza kita dengan budak kecil tuan-puan. Ya Allah, kalau anak-anak nak sesuatu tak dapat ditenangkan, susah nak tenangkan. Hari ni tuan-puan sekalian, ya, Ustazah sentuh sikit. Hari ni ada cara orang nak tenangkan anak. Saya baca satu artikel minggu lepas, jangan diamkan anak dengan handphone. Ini pun satu isu juga ya tuan-puan sekalian. Zaman ustazah dulu ialah semua tu tak ada. Memang tak ada diamkan anak dengan handphone. Handphone tak ada. Ada handphone besar separuh daripada kotak tisu ni besar dia. Ya, bukan zaman sekarang, bukan macam handphone zaman sekarang. Ingat balik masa kita pelihara anak-anak kecil dulu kan? Memang anak-anak tu dengan kita. Kita diamkan tu ikut kreativiti kita. Alat bantu ni tu bukan handphone. Masa zaman ya pelihara anak-anak kecil, kita tengok macam mana ya Allah anak kita tak sabar. Adalah ramai-ramai anak tu tuan-puan, ada seorang memang ketara betul tak sabar dia. Menyusu tak sabar. Ya, susu lambat keluar dia marah. Ya Allah, semua tak sabar. Ya. Jadi ini beza di antara orang yang sudah matang dengan kanak-kanak dengan orang yang tidak matang. Allah bagi 2 kekuatan. Pertama namanya kekuatan hidayah, dan yang kedua namanya adalah kekuatan sabar. Muslimin muslimat, ustazah cakap awal-awal lagi supaya boleh prepare, boleh bersedia. InsyaAllah nanti lebih kurang dalam 20 minit lagi ustazah akan buka peluang kepada para muslimah hadirin yang hadir untuk bertanyakan soalan. Kalau tak ada soalan, masjid ni kita kunci, tak boleh balik. Boleh ke tuan pengurusi? Ke pengurusi mana pengurusi? Balik dah ke? Ya. Kalau tak ada soalan, kita tak bagi balik. Kenapa Ustazah buat lagu tu? Jangan juga ya ustazah buka soal jawab. Sebab ustazah nak bagi rehat sikit suara ustazah bercakap. Tuan-puan bertanya soalan, bagi soalan panjang-panjang sikit no? Kalau boleh satu soalan tu 5 minit. Itu ceramah ustazah ya. Lepas tu insya-Allah mana yang saya boleh jawab, ustazah akan jawab. Apa saja yang ada dalam hati fikiran tuan-puan, jangan segan silu, cuba tanya.
Ustazah rasa ingin sangat berkongsi. Ya, jadi cuba tanya biar lebih menjurus kepada apa persoalan dalam hidup tuan-puan, mana yang ustazah boleh jawab, insya-Allah ustazah akan cuba jawab. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam bab sabar, ustazah nak bagi 4 hubungan dengan Allah, 4 hubungan dengan manusia dalam bab sabar. Ya, namanya bab sabar. Bila sebut tentang hubungan kita dengan Allah, sebab Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah penentu kepada hidup kita, Allah adalah pentadbir kepada hidup kita. Mesti ada hablum minan nas, mesti ada adab, mesti ada sikap di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Betul tak betul tuan-puan? Allahu Rabbi, ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Kalau iman kita belum rasa manis, kalau iman kita belum rasa sedap, belum rasa enak, belum rasa nikmat, Nabi suruh baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hafal tuan-puan sekalian? Hafal tak? Hafal insya-Allah. Amal tak? Pagi tadi siapa yang baca angkat tangan? Alhamdulillah, ada wakil 2 orang. Ya, alhamdulillah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan Allah 4, dengan manusia 4. Kita semua ini dalam kehidupan melalui fasa-fasa tersebut dengan sabar. Ada fasa-fasa kita lalui dengan sabar. Pertama, dari segi sikap sifat kita dengan Allah, dengan ketentuan Allah, dengan segala yang Allah takdirkan kepada kita. Ada 4. Pertama, namanya adalah maqam lemah. Pertama, fasa nombor 1 ya tuan-puan, namanya maqam lemah. Fasa lemah. Apa dia fasa lemah? Zuhurul syakwa, fasa mengeluh-ngeluh. Itu nak cakap pasal sabar kan? Ada fasa dia. Fasa paling basic sekali apa dia? Sabar tapi mengeluh. Kadang-kadang ya Allah bagi sakit macam ni pun tuan-puan tak sabar. Kat mana tahu tak sabar? Pada perkataan yang keluar. Apalah asyik batuk je ni. Bulan lepas batuk, tahun lepas batuk, minggu depan batuk ni agaknya batuk. Ya zuhurul syakwa, zuhurul syakwa. Padahal kalau kita sakit, kita nak kata apa tuan-puan sekalian? Kalau sakit nak kata apa? Nak kata apa? Kalau kita jumpa orang sakit, orang tu nak kata apa kat kita? Tahur, semoga Allah menyucikan kamu. La baksa. Tak apa, Allah nak bersihkan, Allah nak nyucikan. Tuan-puan, Allah bagi ustazah sakit tekak. Memang sakit lah kan? Ya, dah 2 minggu. Sampai bila sakit tekak kan tuan-puan, ada satu ketika, berapa hari lepas saya berjalan dekat pejabat, batuk-batuk. Dia sampai kena cari bilik air, dia kena mumpah dulu baru pulang sikit batuk. Saya kata apa? La ilaha illallah, hebatnya engkau ya Allah. Aku lupa selama ni kau bagi aku nikmat suara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Tuan-puan, peti suara yang Allah bagi pada kita semua besar mana? Ada besar speaker masjid tu. Nampak tak speaker masjid tu? Siapa peti suara dia besar tu angkat tangan. Mau kembang kita punya leher ya, kalau Allah bagi peti suara besar speaker masjid tu. Allah bagi kita speaker dalam ni tuan-puan, peti suara kecil sangat. Agaknya
kalau tanya kita pun tak tahu kat mana secara tepatnya tempat peti suara. Betul ke tak betul tuan-puan? Tapi subhanallah, yang kecil itu kita boleh pakai sampai 70 tahun. Tuan-puan pergi servis tak? Ada pergi servis tak? Di mana tu kak? Nak pergi servis ni peti suara. Mana ada kita servis, kita tak ada pantang makan apa kita nak makan. Ya? Tapi subhanallah, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tak berhenti bekerja peti suara kita, bercakap. Kalau orang macam kami ni lagilah, ya. Ya Allah, banyaknya bercakap. Yang tak macam kami pun dah banyak dah. Orang perempuan dalam kajian bagi tahu, dia takkan lena tidur malam selagi mana dia tak keluarkan 8,000 patah perkataan. Kalau ada yang dah lena sekarang, maknanya dia dah selesai 8,000 tu. Pagi tadi dia selesai dah. Menunjuk anak solat, marah-marah, ya, macam-macam pagi tadi tu. Anak tak nak tolong basuh kain, semua dah keluar, membebel siap dah. Pasal itu dia tidur dalam kuliah ni. Sebab apa? Lena 8,000 selesai dah. Setara tak ceramah 8,000 patah perkataan. Kami penceramah, pendakwah ni tuan-puan, ya Allah, tak tahu banyak mana bercakap. Allahu Akbar, subhanallah, baiknya Allah, alhamdulillah, Allah pinjamkan. Sebab tu bila kita ingat nikmat tu tuan-puan, sampai berkata ke hati kita, dan sekarang sampai kepada tuan-puan, jaga nikmat suara, jangan bercakap benda yang Allah marah. Nikmat tengok ustazah sekarang ni dah batuk, nak cakap apa payah. Senang-senang bila Allah bagi kita nikmat suara, tak ada batuk, tak ada tersekat, tak ada gangguan, kita pergi mengumpat habis-habisan. Masya Allah, senang-senang kita. Senang-senang Allah bagi kita nikmat suara, kita guna nikmat suara, kita pergi keji orang, kita cerca orang, kita mengata orang. Masya Allah, senang-senang. Allah bagi kita nikmat suara, kita buat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ya Allah, ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau ada harinya Allah bagi sakit, ada harinya Allah bagi masalah di situ, maka apa yang kita nak kata? Tahur, la ba'sa bih. Allah membersihkan. Berapa banyak dosa suara ni tuan-puan, berapa banyak dosa yang datang daripada anak tekak ini. Untuk kami para pendakwah, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kabura, amat besar kemurkaan Allah. Kamu cakap 1 jam, 2 jam, pagi, petang, malam, diskusi, seminar, ceramah, antaqulu ma la taf'alun. Kamu cakap benda kamu tak buat. Dosa dari sini. Cakap. Hari ini Allah bersihkan. Tahur. Allahumma syfina ya Allah. Pagi tadi sempat telefon mak ustazah. Telefon mak, kak cik ni sakit tekak mak, demam. Mak kata, kak cik, kan mak dah cakap amalkan selalu. Mak ustazah kaya betul dengan petua, ya, orang tua, ya, kayanya dengan petua. Dia kata, mak dah cakap amalkan selalu. Yang mana satu mak? Tanya mak. Mak kata, mak dah pesankan minum saja apa-apa air pun, tak mesti air zam-zam saja, ya, air kosong, air teh, air kopi, apa-apa air pun. Pertama, bila kita minum, teguk 3 kali perlahan-lahan dulu, jangan terus minum. Ni mak ustazah dah cakap nak ambil 8,000 kataan bagi tadi, ya. Jangan terus minum kak cik, dia kata. Teguk perlahan-lahan, nak masuk air tu 3 kali perlahan. Sebelum minum, ingatlah kak cik, mak dah pesan baca doa. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a
wa lisanan dzakira wa shifa min kulli da. Yang hafal ni sebab baru pagi tadi mak sebut. Ya, ustazah dah lama tak amal. Amal tu kalau pergi Mekah je minum air Zam-Zam. Mak ustazah pesan, dia kata asal minum, apa salahnya kita berdoa. Hafal tak doa tu tuan-tuan? Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa shifa' min kulli da'. Sebab dah baca doa, Zam minum ya. Bismillah. Alhamdulillah ya, dapat ikut pesan mak hari ni. Minum 3 kali perlahan-lahan, lepas tu baru boleh laju. Laju tu lepas ceramah lah ya. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita balik kepada maqam yang pertama tadi, namanya adalah maqam dhaif, maqam lemah. Dan ramai kita berada pada maqam yang lemah. Dia mengeluh je, mengeluh je. Dalam bahasa motivasi dia panggil apa? Orang yang negatif. Itu bahasa motivasinya. Subhanallah tuan-tuan, ada orang memang orientasi minda dia sangat negatif, sangat. Tak percaya, cuba musafir dengan dia, cuba tengok TV dengan dia, cuba duduk dengan dia lah 2-3 hari, kita tahulah betapa positif ke negatif dia. Banyak mengeluh ke tidak? Ajak datang ceramah, ajak ada apa, ajak datang majlis ilmu. Pukul berapa dia tanya kat AJK masjid? Pukul 9. Awak buat pukul 9, orang pukul 9 tu nak sedai kain lagi, nak apa lagi, nak pergi pasang lagi apa. Masya Allah, pasang ke apa? Makin pandai Ustazah ni. Tak apa lah no, ya. Orang baru belajar kan ya. Pukul 9 sana, kita buat lepas zuhur. Ya, sebab dah selesai semua kerja rumah kan, lepas zuhur. Awak buat lepas zuhur, orang kenyang-kenyang ni, mata dia ngantuk. Habis bila yang sesuai ni? Buat malam pun tak sesuai. Sebenarnya dia ni orang yang berada pada paras apa? Dia tidak sabar. Dia tidak sabar, dia tidak boleh follow the flow, dia tak boleh. Yang boleh apa dia? Syakwa, syakwa, syakwa. Mengeluh, mengeluh, mengeluh. Ramai juga yang datang jumpa ustazah. Ya, sebab dah bertahun-tahun dah, 20 tahun. Tak tahu berapa ramai dah yang datang jumpa, yang menangis nak jumpa. Satu kes yang memang saya ingat sangat, dia nak jumpa ustazah dan dia kata hidup dan mati. Nak jumpa time tu juga, telefon, nangis-nangis, angkat ya. Dia kata saya nak jumpa ustazah sekarang. Saya kata kat mana? Ampang. Ustazah duduk di Gombak. Saya kata minta maaf sangat, sekarang tak boleh. Malam ni minta maaf, malam ni tak boleh. Ustazah dah ada komitmen, dah ada janji. Ustazah, ini antara hidup dan mati. Allahu Akbar, minta maaf lah. Ya, nak buat macam mana tuan-tuan, antara hidup dan mati pun kita tak mampu. Jadi ustazah kata dengan dia, macam ni lah, mesej kat ustazah, mesej. Dia kata tak boleh mesej terlampau panjang, handphone saya bukan handphone canggih. Ustazah kata baik, email. Tolong email. Ustazah memang nak tahu sangat apa masalah, tapi tolong email. Ustazah pun tunggu beberapa lama tuan-puan. Lepas tu dia kata dah email. Ustazah buka email, tengok email dia masuk tapi kosong. Ustazah hubungi dia, saya kata minta maaf puan, email tu masuk tapi tak ada apa-apa, kosong. Ustazah, biar betul ustazah, sepanjang-panjangnya saya tulis. Dan saya telah delete sebab saya takut, pakai komputer kan, dah delete sebab takut suami saya baca, orang lain baca, saya dah delete. Takkan saya nak tulis lagi ustazah. Itu orang susah ya, orang Allah uji.
Saya kata saya nak buat macam mana, memang tak ada puan. Lain-lain saya kata dengan dia macam ni puan pergi ambil wuduk, puan ambil wuduk, puan salat 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita semua juga ya. Nabi bila ada saja apa-apa yang merunsingkan, ada apa saja masalah, ada apa saja tuan-puan dalam jiwa Nabi, Nabi akan ambil wuduk dan salat 2 rakaat ngadu dengan Allah. Sama kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan berada pada makam syakwa, mengeluh. Cari manusia nak ngadu. Sampai bila? Jadi hamba Allah tadi, ustazah tunggu beberapa hari, dia tak hubungi ustazah. Saya tanya dia, lepas tu saya hubungi dia, dia kata apa? Ustazah, alhamdulillah, lepas saya ambil wuduk, saya salat 2 rakaat, saya menangis ngadu pada Allah dalam sujud. Lepas bagi salam, Allah dah cabut dalam hati saya keinginan untuk bercerita kepada ustazah. Allah dah cabut. Saya kata betul tak nak cerita dengan ustazah? Ya, tak nak. Betul tak nak ngadu? Tak nak. Ustazah pun ucap hasbunallah ni'mal wakil wa ni'man nasir. Sebenarnya dah cukup dengan Allah. Ustazah tak ada apa boleh tolong. Ustazah pun macam-macam masalah dalam hidup, ujian dalam hidup. Ustazah tak ada modal apa nak tolong. Alhamdulillah Allah bagi akak kesukaran untuk mengadu dengan ustazah. Sebab Allah nak tunggu, Allah nak tunjuk pada akak yang nak mendengar pengaduan kamu bukan manusia. Aku bagi kamu masalah, aku nak dengar kamu ngadu. Tuan-puan, Allah sangat cinta dengan rintihan hamba dia, Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang tuan-puan, orang-orang yang Allah cintai ini panjang tempoh sabar yang dia kena lalui. Sebab Allah cinta mendengar rintihan dia, Allah cinta mendengar suara dia, Allah cinta melihat air mata dia. Tangguh lagi, sabar lagi. Sebab apa? Sebab Allah cinta dekat dia. Ustazah buat satu analogi tuan-puan. Kalau kita pergi negara jiran kita, tak kisah negara mana, nanti dengar cerita tahulah negara mana. Kita pergi makan kat restoran, nanti datang ada budak-budak, orang muda bawa gitar. Tahu negara mana? Dia nyanyi. Seorang kawan lagi bawa apa? Bawa bekas. Kalau lagu dia tak sedap, ya, suara dia tak ada, sakit di telinga kita dengar, agak-agak cepat tak kita bagi duit? Cepat. Ya, tak apa benda suara tak sedap ke kita dengar, ya, daripada serabut kan, kita pun ambil lah duit sikit, masukkan dalam bekas tu, dia pun pergi. Tapi kalau suara dia sedapnya dia nyanyi, kita cepat tak bagi duit kat dia? Tak, kita request lagu. Ini pengalaman ustazah. Sedapnya suara dik-dik, sedap suara dik. Ya, bagi lagu ni satu untuk saya. Lagu apa namanya tu? Aku yang dulu. Ya. Dia pun nyanyi lagi. Kita ni memang prepare dah, banyak ni kita nak bagi dia ni. Sedap dengar. Habis lagu tu minta pula, tanya pula, lagu Cintai, tahu lagu Cintai? Iya, bisa, kata dia. Cintai pula lah, nyanyi pula lagu Cintai. Sedap, kita makan sampai dengan lagu. Ya, lepas tu kita bagi dia duit. Sampai kadang-kadang saya fikir macam tu tuan-puan. Ya, walillahil mathalul a'la. Ini bukan bandingan dengan Allah, ya. Ini semua cerita analogi. Allah cinta mendengar keluhan hambanya, rintihan hambanya padanya, bukan mengeluh macam tu. Sebab tu orang yang Allah sayang sabar. Tempoh sabar dia sangat panjang. Contoh yang paling agung sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi dalam dakwah tuan-tuan. Sebab tu kalau orang panggil pendakwah rasa malu, panggil cikgu je lah.
Tak payah panggil pendakwah lah, ustazah tu okey dah lah. Ya, maknanya orang belajar agama kan, ya, ambil syariah, ambil usuluddin, ya, betul lah orang panggil ustazah. Tapi nak memikul nama pendakwah tu berat nama pendakwah. Sebab siapa contoh terbaik untuk seorang pendakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang di lidah yang menggelar dirinya pendakwah ini terlalu banyak rungutan. Astagfirullahalazim. Banyak sangat rungutan. Itu dosa ustazah tuan-tuan. Ngaku diri pendakwah tapi merungut. Penatnya lah, penat merungut. Sebab tu saya cakap pada orang yang berdakwah tuan-tuan, kita bila balik rumah tolong tunjuk pada anak kita kerja kita ni kerja mulia. Macam mana kita tunjuk pada anak yang kerja kita kerja mulia? Jangan mengeluh bila balik rumah. Jangan mengeluh. Tuan-puan datang dengar ceramah, balik kalang mengeluh. Hai ustazah, tu batuk-batuk pun ceramah lama. Anak dengar. Tak, ustazah mumpat su'uzon. Saya tak kata orang sini lah. Saya tak tahulah mana-mana. Ni suara dia punya macam pondan. Sabar lah. Tuan-puan, kita pergi mengeluh balik rumah. Aduh lah, kemantu habis dah ni. Dia duduk lama-lama. Masjid tu pun Allah ada bagi apa. Ya, mi macam di hospital bagi makan. Anak kita dengar tuan-puan. Kita menggambarkan apa tak ada nikmat pergi masjid. Kita menggambarkan apa tak ada nikmat datang majlis ilmu. Anak kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau bagi ustazah yang menyampaikan, yang berceramah, balik nanti boleh tak buat lagu tu? Penatlah, tak habis-habis. Selfie, welfie. Anak kita tengok. Kerja kita kerja mulia. Kenapa kita pergi mengeluh? Betul tak tuan-puan? Tapi nak bagi tahu kita duk makam mana, Nabi makam mana. Kita ni jauh sangat daripada sabar yang sebenar. Keluhan Nabi tuan-puan. Nabi bukan panggil, maknanya orang panggil Nabi datang ceramah. Betul tak? Tengok tak dalam sirah Nabi SAW, orang panggil Nabi datang ceramah ke? Atau Nabi kumpulkan orang untuk mendengar ceramah Nabi? Nabi kumpulkan tuan-puan, dan macam-macam pula dia punya perangai, dia punya ragam. Pembesar-pembesar mengatakan, kami boleh datang dengar ceramah kamu, syarahan kamu, apa yang kamu nak hafal pada kami, tapi kami tak nak duduk sekali dengan puak-puak miskin. Macam-macam perangai. Sampai Rasulullah SAW mula-mulanya macam nak ikut jugalah permintaan pembesar-pembesar, tapi turun ayat Quran dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Maksud dia boleh buka Quran tengok. Allah suruh sabar dengan orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Jangan tengok kaya miskin dia. Orang miskin tu boleh jadi lebih baik sebab hatinya benar-benar inginkan Allah. Macam-macam. Subhanallah kawan-kawan, ini cerita sikit lah ya, nak bagi reda, tak nak cakap semangat-semangat kan ya. Dalam dakwah ni sebab kita nak compare, kita tak ada kesabaran ya, macam orang-orang terdahulu salafus salih dalam berdakwah. Macam mana sahabat-sahabat para tabi'in berdakwah yang terpaksa naik kapal. Kalau dihantar bukan dekat-dekat perempuan, hantar sampai ke China, hantar sampai berlainan benua, hantar. Ibarat kata belum tentu balik atas nama apa? Dakwah Islam. Kita tuan-puan nak pergi mana-mana dakwah, jelas ini tiket balik, ini tiket pergi, ini tiket balik.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Malu nak kata pendakwah. Ustazah pernah kawan-kawan sekalian, ya, pergi satu, sebab dah lama ni daripada dulu, daripada Kuwait, gemuk Kuwait balik punya lama 20 tahun. Pada tak lama ni gemuk balik agaknya, ya, bertukar-tukar dah lama dekat nak 21 tahun. Daripada tuan-puan dakwah macam mana? Dakwah nunggu orang. Bila sampai kat tempat ceramah, kita duduk tunggu orang. Janji pukul 3, orang tak ada. Duduk. Bawa anak kecil. Anak ustazah tu rapat-rapat bawa anak kecil. Tepuk. Datang seorang, terus dia cerita masalah. Dah macam consultation pula dah. Ya. Datang tak soal masalah. Ni ceramah tak start dah 3:30. Ya, bila anak tu pun dah jaga daripada tidur, kata apa? Tak apalah, kita start jugalah ceramah. Tak apa, 5 orang pun 5 orang lah. Dulu tuan-tuan, 21 tahun dulu ceramah. Bila balik, komen. Apalah tempat tu, kata pukul 3, 3:30 tak start, komen. Nabi SAW pergi dekat Taif, kemudian dihina Nabi kita Muhammad SAW. Diperambat Nabi biar balik. Perambat kawan, perambat. Kami para penceramah, para pendakwah, ini anak angkat ustazah, ini yang bawa ustazah kat sini. Kami para pendakwah, para penceramah, tuan-tuan sekalian, mana ada perambat? Kau muslimat nak perambat ustazah lepas ni? Tak ada. Sampai-sampai bagi makan, nak balik bagi makan, dah lah bagi makan, apa lagi bawa balik? Ya Allah, disambut demikian rupa. Tapi Nabi SAW dihalau, diperambat. Bukan perambat cara baik. Bukan kata kami bagi kamu masa 3 hari keluar daripada Taif. Bukan. Malah dikumpulkan semua budak-budak, orang-orang muda, dibagi apa saja, batu, kayu, apa saja yang kamu boleh pegang. Ni 2 manusia ni, Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah, kamu nampak je dia lalu dan melintas, baling apa saja yang kamu boleh baling pada dia. Itu dakwah Nabi. Sabar Nabi tu tuan-puan, ada kat kita sabar tu. Sebab tu saya selalu rasa sebagai pendakwah, dosa ustazah banyak kalau ustazah ada komen-komen. Kalau ada mengungut, makam mana duduk makam syakwa, tak ada habis mengungut. Nabi kena perambat. Tak ada berlaku tuan-tuan kat kita macam tu. Tak ada. Kita orang layan elok-elok tunggu kat airport, bawa naik kereta, hantar tidur kat hotel. Itu pun kita komen ni kadang-kadang, ya hotel itulah inilah macam-macam. Allahu Akbar. Tak tahu kita ni berdakwah ataupun dalam hidup ni kita ikut contoh siapa. Jadi kuat sangat menguat, jadi kuat sangat apa? Keluhan. Subhanallah, istighfar sama-sama. Nabi keluar. Zaid bin Harithah nak jaga Nabi sebab tubuh dia terlalu mulia, jangan sampai berdarah. Tak berlaku. PA para ustaz-ustazah dengar cerita ni, ya, dengar cerita ni. Jangan menguat, kita buat kerja dakwah. Zaid bin Harithah halang jangan sampai kena dekat tubuh Nabi. Tapi apa sangatlah seorang halang tuan-puan, sedang batu kayu tu bertalu-talu dan bertubi-tubi, jadi kena juga pada tubuh baginda Nabi SAW, berdarah. Sebab tu kita bukan Nabi tuan-puan, sebab kita tak sabar. Kita memang tak sabar tuan-puan. Ini benar real dalam hidup kita. Kita kalau ada orang buat kita, cepat je nak doa dia. Tak apa, biar dia, Allah balas dia, Allah bagi dia nak sabar. Biar marah tu kita. Ya, lepas dah cool sikit tu pun tarik balik doa. Sungguh, ya. Dan buat kita macam tu, biar dia rasa, Allah Akbar. Nabi, malaikat tak tahan tengok jahat yang kamu buat pada Nabi SAW. Malaikat tawarkan pada Nabi,
Kamu nak apa ya Muhammad? Bukit tu kiri kanan, aku boleh suruh semua malaikat angkat bukit tu hempah pada penduduk, biar mampu semua, biar mati semua. Sanggup dibuat begini kepada junjungan besar yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawab Nabi? Aku berharap mudah-mudahan akan lahir daripada keturunan mereka hamba-hamba yang beriman dengan ajaran yang ku bawa. Tak payah azab dia. Mereka akan beranak pinak, mereka akan ada keturunan. Aku doa keturunan mereka besok akan jadi keturunan yang beriman kepada Allah dan Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kalau marah orang, kita doa tak baik pada keturunan orang tu, biar dia rasa 7 keturunan jadi jahat. Itu kita. Nampak tak beza dengan Nabi tadi? Nabi pilih doa keturunan dia mulia. Tengok nanti bapa dia lagu tu, tengok nanti anak dia lagi teruk daripada bapa dia. Itu doa kita. Doa orang pada makam yang lemah, mengeluh. Sebab tu tuan-puan, kita tak ada kekuatan sabar. Kadang-kadang benda yang saya nak cakap yang kemudian ni tentang, saya nak cakap sikit pasal keluarga, hubungan suami isteri. Kadang-kadang dalam dunia sekarang ni, ustazah pun banyak menung juga nak cakap tu. Sebab orang argue balik. Contoh ustazah ambil satu hadis Nabi SAW. Bila kita macam ni, sebelum kita baca hadis tu, bila kita didatangi isteri-isteri yang mengadu, bagi tahu kata suami dia macam ni lah, rumah tangga dia macam ni, kita akan cakap pada isteri tu, sabar. Tapi ini realiti tuan-puan, sebab saya jumpa ramai sama manusia dah. Tapi nanti akan ada yang jawab macam ni, ataupun kawan dia dengar ke apa-apa, tak habis-habis sabar. Tak habis-habis sabar ustazah ni. Saya nak sabar sampai bila ustazah? Saya nak sabar sampai jadi lagu mana? Suami saya naik atas kepala saya. Ya, sebab tu kadang-kadang saya kata apa, aku ni elok dah cakap suruh sabar, kena marah pula. Dia rasa macam apa tak kena cakap tadi. Tunggu, berhati-hati nak guna perkataan sabar tu. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, sungguh sabar itu Allah takkan biarkan. Allah takkan biar kita bercakap tentang sabar tapi pakai neraca akal. Kita bercakap tentang sabar tapi pakai logik akal. Kalau aku sabar-sabar, nanti dia akan jadi lebih teruk. Ada tak jumpa dalam Quran ayat lagu tu? Sekiranya engkau sabar, maka dia akan naik atas kepala engkau. Ada ayat Quran lagu tu? Tak ada. Ayat Quran kata apa dalam surah Yusuf? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang takwa dan siapa yang sabar, Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran untuk orang yang berbuat baik. Ada kata ke naik atas kepala atau apa? Tak ada. Allah takkan sia-siakan. Hadis ni tuan-puan, yang kadang-kadang ada orang argue. Kalau tak argue kat mulut pun hati dia tu macam-macam berdetik-detik. Nabi kata macam ni kepada para sahabat yang ada dengan Nabi masa tu, ana ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kamu nak tak aku bagi tahu kamu perempuan-perempuan kamu yang merupakan ahli-ahli syurga? Nak tak aku beritahu perempuan ahli syurga? Sebelum saya lanjutkan hadis ni, saya nak tanya kepada tuan-puan, nak tahu tak siapa perempuan ahli syurga? Jawab sampai saya nak cakap, nak teruskan lagi ya. Nak tahu ke tak nak tahu? Kita nak ikut, kita nak jadi perempuan ahli syurga. Bila dah tahu, puan-puan nak buat tak?
Masya Allah. Slow sikit ya. Apa dia? Al-wadudu al-waludu wal-'audu. 3 sifat dia. Pertama apa dia? Al-wadud, iaitu perempuan-perempuan kamu yang penyayang, pengasih. Seorang isteri yang penuh dengan kasih sayang, seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang. Kita nampak bercakap cara kasih sayang, tindakan cara kasih sayang, sabar pun kerana kasih sayang. Al-walud, yang sabar melahirkan. Anak ni rezeki tuan-tuan, anak ni rezeki. Ya, kalau Allah bagi kita anak ramai, itu rezeki. Allah tak bagi anak juga, itu rezeki kita, bahagian kita. Sebab kadang-kadang ada orang anak ramai, dia rasa macam, itulah saya ni memang mudah sangat mengandung, sampai dia lupa, ya, rezeki Allah tu memang Allah nak bagi. Betul ya tuan-tuan? Ustazah dulu pun antara golongan macam tu juga ya. Malu kalau mengandung. Mula-mula dulu istighfar, sekarang ni astagfirullah. Sebab kita kerja, kawan-kawan pun macam-macam perkataan juga. Kadang orang lelaki pun tak tanya. Orang lelaki tanya, "Hai ustazah ni yang mana pula? Yang hari tu lahir dah kau, yang baru kau, yang lama kau, yang kita pun jadi pening dengan soalan dia." Sebab dia rasa confused, yang ni dah banyak ke, yang baru pula ke, ya Allah rasa malu dengan. Jadi kadang-kadang kita pun jawab macam-macam jawapan. Kita nak tutup supaya orang tak mengata kita ni macam tak pandai merancang ke apa kan. Kita kata apa, itulah tak tahu nak buat lagu mana, accident. Boleh guna alasan accident pada hantu rezeki Allah. Padahal wanita-wanita yang melahirkan termasuk dalam sifat ahli jannah, wanita ahli syurga. Wal-'aud, dan wanita-wanita yang jiwanya kembali. Ataupun disebut al-'aud ni, wanita-wanita yang mudah beralah. Siapa sini kalau kelahi dengan suami, nak beralah ke tak beralah tu saya kata tadi, kadang-kadang ada orang dia argue yang saya cakap ni. Kalau dia jumpa saya kata apa, saya tak katalah tu hadis pada dia kan, ya. Kita cuma kata, "Kak, sabar kak, mungkin akak boleh beralah lagi." Dia pandang Ustazah, dia jengkel dia mata tu, dia main bercakap beralah tu, beralah. Dia takut kadang ya. Kita kena marah padahal kita nak bagi nasihat. Kita pun nasihat rujuk juga pada Quran hadis. Nabi yang kata, min sifati nisa'i ahli jannah, apa dia? Jiwa dia mudah beralah. Wanita nak sabar kawan. Kita jangan kata, kalau saya beralah, saya kalah. Siapa punya formula lagu tu? Ustazah, kalau saya beralah, saya kalah. Nanti cik suami tu, ya, jadi lebih ego. Itu dia dah negatif ni. Tapi tengok tuan-puan, apa Nabi kata, iaitu wanita-wanita yang bila berlaku sesuatu di antara dia dengan suami dia, lalu dia berkata kepada suami dia, dia datang dekat dengan suami dia. Sekarang yang main-main ni wanita ni hebat. Dia boleh cerai laki dia, dia boleh talak laki dia, walaupun dia tahu talak tu tak sah, tapi nak bagi puas hati dia. Kalau awak tak nak cerai, saya cerai awak talak 4,000. Dia tahu talak tu tak sah, tapi puas hati dia dapat cakap lagu tu. Dahsyat perempuan. Padahal Nabi kata apa? Tahu siapa perempuan ahli syurga? Dia balik dekat pada isteri, pada suami dia. Apa dia kata pada suami dia? Hadhihi yadi fi yadika. Bang, ini tanganku dalam tanganmu. Ini kalau ada seorang ni, saya panggil ni nak buat apa? Nak buat demo. Mari nak cikgu Maryam. Bagi puas hati sikit, biar faham apa dia. Hazihi yadi fi yadik.
Tengok ni perempuan ahli syurga. Ya, ini contoh isteri, ni suami. Bawah tu ya, jangan tiru aksi inilah. Ya, ini nak olok-olok aja. Masya Allah. Adik semalam saya jumpa kan? Masya Allah ya. Okey. Hadhihi yadi fi yadi. Macam ni tuan-tuan. Macam ni. Bagi tangan ni Masa ni. Cikgu kata terima kasih Ustazah, dia kata. Ya lah, bukan. Terima kasih banyak. Ya. Sejuk tangan Ustazah cikgu Okey, pegang macam ni. Seolah-olah nak kata apa? Dia takkan jauh daripada suami dia. Hadhihi yadi fi yadik. La aduqu dhamman wa la anam hatta tarda. Aku takkan tanggung terus-terusan dosa ini dan aku tidak akan tidur hatta tarda, sampai abang redha pada saya. Terima kasih Cikgu Mariam ya, buat demo ni. Sampai abang redha, saya takkan tidur. Macam mana tuan-puan? Rasa apa bila dengar hadis ni? Takut sambil-sambil dengar hadis ni terbayang muka suami. Tak boleh Ustazah, tak boleh. Ya, lagi teruk jadi suami saya. Kalau saya mengalah, lagi teruk dia jadi. Sebab kita guna logik akal kita. Tuan-puan, yang nak mengubah suami kita siapa? Allah. Yang nak bagi hidayah pada suami kita siapa? Allah. Yang jaga hati, yang bolak-balik hati suami kita siapa? Allah. La ilaha illallah. Segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah. Kenapa kita tidak yakin bila kita buat sesuatu kerana Allah? Kenapa kita tak yakin? Kenapa kita kata takkan jadi baik Ustazah kalau buat lagu tu? Buat dulu. Tak apa-apa. Saya minta maaf. Sambil-sambil doa suami. Dalam masa yang sama kita memperbaiki kan. Ini bukan jadi orang beralah tapi bodoh. Tak. Beralah-beralah kita pun ada juga hak kita. Beralah-beralah kita pun cuba perbaiki keadaan rumah tangga kita. Kita pun nasihat yang baik kepada pasangan kita. Tapi dalam masa yang sama kita tak berlawan habis-habisan. Kita tak sampai menghilangkan akhlak yang mulia yang ada pada diri kita. Sebab tu pernah dengar tak tuan-puan sekalian, orang belum kahwin lembut pijak semut pun tak mati, tapi bila dah kahwin singa pun takut dengan dia. Bila dah kahwin, makna karakter kita tu berubah jadi lebih teruk. Kenapa? Sebab kita rasa cabaran dan ujian tu boleh menjadikan kita lebih teruk. Kita salah, itu bukan sifat dia. Sebenarnya cabaran dan ujian akan jadikan kita apa? Lebih baik insya-Allah. Tapi kenapa kita jadi lebih teruk? Betul tak tuan-puan? Kita tak kata orang lain, Ustazah pun kena dah. Ya, suami saya kata kepada anak-anak, Abi lu kahwin dengan Umi sebab Umi lembut. Tapi sejak kahwin anak ramai ni tiba-tiba jadi macam panglima perang. Ya, sungguh lah panglima perang kat rumah tu apa? Hilang lembut-lembut tu. Sebab apa? Sebab ialah kita pun kena banyak muhasabah diri juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut, Nabi sebut begini, ya, suruh sabar. Sebab Allah boleh bolak-balikkan hati suami kita. Allah boleh bubuh dalam hati suami kita rasa ihsan kepada kita. Siapa yang bagi rasa ihsan? Allah. Allah boleh masukkan dalam hati suami kita rasa sayang sangat. Siapa yang boleh masukkan rasa sayang? Allah. Habis itu kenapa kita ragu? Buat sajalah kerana Allah. Buat kerana. Jadi pada maqam yang pertama, kurangkan syakwa. Jangan mengadu-ngadu. Ganti dengan ayat-ayat yang baik-baik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dan yang seumpama. Yang kedua tuan-puan sekalian, maqam yang kedua namanya maqam sabar. Baru sampai maqam sabar. Kalau dah kurang mengeluh, itu namanya sabar. Dalam hidup sebagai apapun sabar. Cari rezeki untuk anak isteri, sabar. Masya Allah.
Allah menjanjikan pertolongan dengan orang-orang yang sabar. Didik anak sabar. Kadang-kadang sabar tu memang tak berapa nak ada dapat-dapat dengan anak degil. Tuan-puan, okey, cerita sikit ya. Bila usia kita makin bertambah, ni khususnya mak-mak lah ya. Mak-mak ni dia ada attach dengan hormon-hormon sikit ya. Jadi bila kita tu makin berusia, orang kata pra-menopause ke menopause ke, dia memang ada lain sikit sensitif dia tu. Betul ke tak mak-mak? Sungguh. Tapi sekejap je, InsyaAllah sekejap je, fasa peralihan je. Lepas tu nanti insyaAllah jadi fasa sabar, insyaAllah ya. Masa fasa peralihan tu sensitif dia tu lain macam. Kalau anak tu ada je buat tak kena kan, ya Allah, kecil hatinya, kecil hati. Betul ke tak betul ini tuan-puan? Sungguh rasa kecil hati tu. Dan kadang-kadang benda tu ustazah pernah rasa, padahal anak kita bukan jahat pun, cuma ada sesekali sebab dia manusia biasa, mungkin dia terlepas pandang, lepas tu kita rasa kecil hati sana. Ustazah pernah berlaku tu puan. Seorang anak dia nak balik asrama. Kita ni bila anak nak balik asrama, kita pun sedih juga kan, sebab best apa anak-anak di rumah. Seronok anak-anak di rumah. Ustazah suka anak-anak di rumah. Bila dia nak balik asrama, ustazah rasa lah tak bestnya dia tak ada. Jadi kita tu bila jumpa dia beberapa jam lagi nak balik asrama, kita bertanya dekat dia. Kita tanya, dia buat muka apa? Dia buat muka murung je. Jadi kita tu jadi tertanya-tanya pula, kenapa? Kenapa tak nak cakap? Kenapa bad mood? Dia senyap, ambil telekong, dia solat. Yang kita ni cari fikir, kenapa? Padahal ustazah baru lepas ya, suami bagi duit ni untuk anak belanja apa semua. Lepas tu saya masukkan dalam apa, satu beg kecil yang cantik beli kat Vietnam. Ni mak ni buat nak bagi anak juga bagi macam tu tuan-tuan. Ya, bagi dengan amanah. Suami kita bagi duit kat kita, jam tak kita tarik 2-300 ya. Kita bagi berapa jumlah dia bagi tu, kita bagi masukkan dalam beg Vietnam beli ni. Ya, nak bagi tahu, kakak belanja biar berhemah, ambil jalan tengah, jangan kedekut, jangan membazir. Siap dah skrip nak cakap tu, tiba-tiba dia buat beg mu. Kecilnya hati ustazah tu apa, sungguh terasa hati ni. Kata, ya Allah anak ni ya, sebab ustazah kalau bab-bab macam ni cepat teringat macam ni. Kita tak buat kat mak kita macam tu tuan-puan. Seingat ustazah lah ya. Ya Allah, rasanya kan tak ada mak tanya kita, lepas tu kita buat tak reti, buat tak jawab, buat bad mood. Macam mana kita susah pun ada fikir benda lain pun, tapi dengan mak mesti nak tunjuk muka ceria. Itu prinsip yang saya pegang. Selalu saya cakap dengan anak-anak remaja-remaja, tolong dengan mak ayah buat muka ceria, buat muka happy, buat muka bahagia. Betul tak? Kita mak ayah nak tengok anak kita ceria kan? Janganlah macam seolah-olah macam pahit sangat jadi anak kita, macam kelak sangatlah takdir jadi anak kita, sampai tak boleh gembira. Jadi ustazah kecil hati. Ustazah kecil hati pada benda yang sangat kecil tuan-puan. Sudahnya apa? Ustazah tak nak bagi duit tu, ustazah tak nak bagi sendiri. Ustazah pulangkan balik pada suami. Ustazah kata dengan ustaz, tak apalah abang bagi kat dia duit ni. Kenapa pula? Suami Ustazah kata, tak nak. Tadi ada benda tak kena sikit, tak tahu kenapa dia bad mood. Ya, tak nak cakap dengan dia. Ustaz kata jangan buat lagu tu, dia nak balik dah. Kesian kat dia. Tak apalah, nanti abang nasihatkan dia ya, jangan buat mak dia macam tu. Okey, anak tu tunggu, tuan-puan dah siap. Ayah dia nak hantar pergi bus station.
Ustazah tak tergamak, tak salam walaupun hati tu kecil kan, ya. Ustazah salam, peluk, tapi pasti anak tu tahu cara salam dan peluk itu tidak sama. Kalau hari lain masa hati bahagia tu puan, salam, peluk, lepas tu buai-buai, menari-nari peluk tu, ya, seronok, sayang ke anak. Tapi hari tu salam, so ustazah pun nak pergi ceramah, salam, touch and go tu, smart tag, laju salam, tak pandang muka anak. Dan saya kata dengan suami ustazah, tolong bang ya, nasihat dia jangan buat mak dia macam tu. Suami saya tengok je. Dalam perjalanan saya pergi ceramah, saya kata apa? Allah, kecilnya jiwa aku. Kecil maksud apa? Aku ni ibu tak berjiwa besar. Patutlah kita buat ke anak kita macam tu. Dia nak pergi belajar kawan. Dia nak pergi belajar. Yang patut sabar siapa? Kita yang matang. Anak kita baru nak hidup. Kan tadi kita belajar awal-awal tadi, kekuatan apa yang kita patut ada. Kita pergi buat lagu tu ke anak kita, dia nangis, kita nampak air mata dia berenang masa dia salam ustazah. Ya? Biar ustazah dia yang macam tu tuan-tuan. Lepas tu bila balik rumah habis ceramah, suami pun dah balik, saya kata apa? Abang kata apa dengan dia bang? Macam mana dia? Ustaz kata macam ni. Tahu tak apa yang berlaku? Tahu tak apa yang berlaku? Dia meninggalkan kita semua untuk cari ilmu Allah dalam keadaan menangis dalam kereta. Nangis. Nak minta Abi sampaikan pada Umi, tolong redha dan tolong restu. Perjalanan kakak terlalu jauh lagi. Jauh. Tanpa redha mak, kakak bukan sesiapa. Sebenarnya kakak tak boleh bercakap bila Umi tanya, sebab kakak sedih nak pisah dengan Umi. Sebenarnya kakak bukan merajuk. Bila Umi tanya, Umi rasa sedih, kakak lagi sedih. Betapa bestnya cuti duduk dengan keluarga. Jadi bila Umi tanya, kakak malas nak fikir apa dah, kakak senyap sebab nak solat. Jadi kalau bercakap tu mahu meraung nanti. Sebab apa? Ya Allah, untuk ilmu ni kena berjuang, kena sabar, tinggalkan keluarga. Tapi kakak tengok Umi tergesa-gesa nak pergi ceramah, kakak pun tak ada kesempatan nak explain. Jadi benda tu macam miskomunikasi je, miscommunication. Tapi ustazah sebagai seorang ibu telah menunjukkan sifat yang tidak sabar. Tak sabar tuan-tuan. Tengok macam mana mak kita punya sahabat. Mak kita ya, kita belajar daripada mak ayah kita punya sahabat. Jadi ustazah nak bagi tuan-puan kita semua, mari kita beramal. Sebab lepas pada tu semua, ustazah pun ambil iktibar. Bila ada saja lintasan tak sabar, nak rasa kecil hati dengan anak apa semua, cepat-cepat baca Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Itulah tip yang ustazah buat. Dengan anak ke, dengan suami ke, dengan orang ke, ada rasa tak sedap dia terus Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina, supaya tak nak setan masuk dalam tubuh kita. Itu kerja setan. Ya, sensitif tak berpasal-pasal dia pun, ya, kadang-kadang jadi laluan syaitan juga. Sampai kadang-kadang keluar doa yang tidak baik kan, itu setan suka lah. Jadi kita baca doa apa, ada je rasa tak kena sikit, cepat-cepat pintas rasa tu, Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampunkanlah kami, kasihanilah kami, dan terimalah taubat kami. Siapa? Saya dan anak saya, saya dan suami saya dan sahabat-sahabat saya. Jadi kita tu lunak hati dengan anak, lunak hati dengan suami, lunak hati dengan orang lain. Tak payah berasa hati dengan orang, tak payah. Serabut je berasa hati dengan orang. Baca doa tadi, Allahumma ghafir lana, sambung, wa tub alaina. Maqam yang ketiga, naik lagi ni maqam. Sebabnya namanya hidup, perjalanan tu panjang. Maqam yang ketiga namanya maqam ridha. Dah bukan sabar lagi dah, ridha. Bila dah ridha ni memang tak mengeluh dah. Ridha,
kehendak Allah, redha. Ya, tengok orang tuan-puan, sahabat-sahabat kita yang macam-macam ujian. Ustazah memang banyak belajar daripada orang keliling. Kita appreciate orang keliling ni macam apa, sebab setiap orang tu ada nilai baik yang dia tunjuk kat kita. Sungguh, siapa pun yang kita jumpa ada nilai baik dia tunjuk kat kita. Ustazah lihat perempuan sekarang macam mana? Ustazah lihat perempuan adalah orang yang sabar. Sabar apa? Sabar duduk mendengar. Itu pun kena sabar. Betul ke tak betul? Ada orang dia rasa dia dah cukup berilmu, mendengar tak boleh dah. Dia nak bercakap, dengar ceramah tak boleh. Sebab apa? Ilmu dia dah banyak. Belajarlah daripada tuan-puan. Apa dia? Tengok tentang ni ahli syurga. Kenapa? Sabar mendengar, menadah ilmu. Sabar. Ada orang dah bongkak, dah sombong, tak boleh mendengar. Belajar. Ada sahabat ustazah tuan-puan, kalau ustazah ada kesusahan, insya-Allah mengingat dia akan menyebabkan jadi jalan ustazah ingat untuk sabar. Allah uji dia macam-macam. Allah uji dia tuan-puan perkahwinan beberapa kali. Allah uji dia lagi tuan-puan jaga mak ayah mertua yang sakit. Allah uji tuan-puan dalam rumah ramai sangat kaum keluarga sebelah suami yang sakit yang dia kena jaga. Ibu mertua, ayah mertua bila sakit tak nak orang lain, nak dia. Masya Allah. Cakap memang senang cuba tuan-puan duduk, bayangkan duduk kat tempat tu. Tak nak anak dia, tak nak. Dia nak yang anak menentu juga. Masakan nak menentu, tak nak yang beli, nak menentu, nak dia. Itu kan satu keadaan yang sangat stres sebenarnya pada sahabat ustazah. Apa-apa hal kena balik awal kat cik, mak mertua nak makan yang kita masak. Masya Allah, kasihan dah tengok. Ya, tak boleh kat cik, ayah mertua nak suruh urut belakang dia. Ya, dia kata saya urut sedap. Ni kat belakang dia punya tengkuk tu. Ustazah pandang dia macam rasa pandang ahli syurga rasa. Ya Allah, baiknya kawan aku ni. Ustazah pergi rumah dia, tengok tuan-tuan, saya kata, Masya Allah, tak mungkin dapat dilalui oleh orang yang tidak ada sabar. Tak mungkin. Ya, dia jaga, dia buat yang terbaik pada mak mertua dia, bukan mak kandung. Mak kandung dia jaga baik juga, mak mertua dia jaga. Dia tuan-puan menanggung sebahagian besar daripada ekonomi rumah tangga, dan dia sabar. Kenapa saya kata dia sabar? Anak ustazah boleh perasan, anak ustazah boleh katalah namanya Latifah, bukan nama sebenar. Ya Allah Umi, makcik Latifah tu ceria je, ceria. Kalau datang rumah tuan-puan, salam dia tu pun dah bunyi ceria dah. Tuan-puan tahu beza salam ceria dengan salam menderita? Ya, salam dia tu, Assalamualaikum, ceria. Ya, dia tanya apa khabar semua. Mana Kak Long ni, abangah mana, Kak Long mana, lamanya tak jumpa. Ya Allah, ceria. Tuan-puan, dia buat pindah randah rumah tuan-puan. Dia sewa sana, sewa sini, nak kena cari besar sikit sebab bawa orang sakit, 2-3 orang dalam keluarga besar tu. Ya, pindah sana, pindah. Tapi sabar. Dan dia sabar melihat sahabatnya Allah bagi nikmat macam-macam. Itu kadang-kadang masa malu tuan-puan. Orang lain lihat kamu diberi nikmat macam-macam. Orang lain rumah sewa, tengok kawan kamu rumah sewa. Bukan rumah sewakan rumah, dia sewa rumah orang. Kamu, Allah dah bagi ada rumah. Kamu ada rumah, kamu ada kehidupan yang dia boleh tengok kehidupan kamu. Tak ada apa, tak cacar marba orang, tak ada jaga mak ayah sakit, tak ada jaga mak mertua, tak ada jaga siapa. Orang lain tolong jaga kita. PA berapa orang? Orang lain orang datangkan tolong jaga
syurga. Tapi sahabat tu boleh datang rumah kita, tidak ada kedengkian. Ceria. Kak Cik apa khabar Kak Cik? Saya selalu doakan Kak Cik sihat. Saya selalu doakan Kak Cik boleh bermanfaat lagi pada umat. Dalam hati Ustazah apa dia tuan-tuan? Sahabat aku ni macam ahli syurga. Jauh baik dia daripada kita. Dia sudah duduk pada maqam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tak ada nak ngeluh, tak ada nak kata suruh sabar-sabar, tak keluar lagi dah kat mulut dia. Redha. Dan yang terakhir, maqam yang keempat adalah maqam syukur. Ini proses kita lalui dalam hidup. Dimulakan dengan tidak ada keluhan, kemudian sabar lagi sampai jadi redha, sabar lagi sampai jadi syukur. Syukur. Sebila syukur, no problem, tak ada masalah, tak ada apa-apa dah. Siapa dah masuk makam syukur, tak ada apa-apa masalah. Syukur memanjang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk makam syukur, kerja dia memuji subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ustazah nak ajak tuan-puan sama-sama latih muka kita biar muka orang bersyukur, hati kita biar hati orang bersyukur, cara kita biar nampak macam orang bersyukur. Betul tak tuan-puan? Kadang-kadang muka pun nampak muka tak bersyukur. Tak pernah jumpa muka yang happy tu. Memang Ustazah, saya sejak daripada kahwin dengan dia, saya tidak pernah ketawa lagi. Dahsyatnya ayat. Saya tidak pernah kenal arti senyuman. Sedap-sedap buat ayat ya. Sedap-sedap je. Apa hal tu? Bila kahwin dengan dia kok lah nak teruskan perbualan kan. Sejak saya kahwin dengan dia, saya tidak pernah kenal erti ketawa. Bila akak kahwin dengan dia? Tahun 1943. La ilaha illallah, lamanya menderita kak. Sungguh. Jangan macam tu tuan-tuan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kita tengok muka anak kita berkerut tu pun sakit hati. Kita bawa dia jalan-jalan, bawa dia pergi holiday, pergi Penang, masuk hotel tu, pergi pantai ni, pergi shopping, muka berkerut. Rasa macam mana? Sakit hati tuan-tuan, geram betul tengok budak ni nak apa lagi muka. Cuba senyum sikit. Itu mak kata pada anak tuan-tuan kan? Dah macam-macam ada dalam hidup, macam-macam mak bagi, macam-macam abah bagi, muka tak pernah senyum, muka mak tak pernah ceria. Kita kata ke anak, macam mana Allah melihat kita tuan-tuan? Ni muka hamba aku seorang, tak erti senyum, tak erti ceria, tak erti bahagia, ya menderita aja. Padahal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Takkan tak boleh Allah uji kot. Kalau nak jadi orang baik, nak masuk syurga, itu memang kehidupan penuh dengan ujian. Ceria lah, bahagia lah, happy lah. Sampai bila nak muka kerut? Sampai bila nak mengadu, nak mengeluh? Gembira, ceria. Macam mana jalan ceria? Syukur. Syukur, banyak-banyak puji Allah. Biar kita melihat keagungan dan kebesaran Allah. Jangan sampai mata kita terlalu tertumpu kepada makhluk dan dunia. Hari ni senang sangat tau. Dulu kalau kita nak tahu apa yang kawan kita ada kat rumah dia, apa kehidupan kawan kita, kita kena pergi rumah dia kan. Kalau dulu-dulu, zaman dulu lah. Kalau tak, mana kita tahu kawan kita duduk mana, duduk Johor Bahru, kita duduk mana, duduk Penang. Tak tahu kehidupan dia lagu mana. Nak tahu 2 tahun sekali, datang raya haji, datang raya puasa, tahulah rumah dia besar. Dia ya Allah kaya kawan kita tu. Tapi zaman hari ni macam mana tuan-tuan? Buka je Facebook, buka je Instagram, kita boleh masuk dalam rumah orang tu. Sebab tu kadang-kadang kita nak nunjuk apa yang ada kat kita, nak fikir orang lain tuan-tuan. Sian orang lain mungkin Allah uji tidak seperti kita nikmat yang Allah bagi.
Janganlah duk tayang-tayang sangat. Ya betul. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, bersyukurlah kalau kita ni bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Jangan gaul dengan orang kaya je. Gaul orang susah, orang miskin, ibu tunggal, anak yatim, orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia menjadikan kedudukan kita lebih baik. Kedudukan maksud ustazah, diri kita sebagai seorang hamba Allah. Kita tengok kawan kita, ya Allah, sian tengok kawan kita. Ini saya cakap terang-terang tuan-tuan sekalian, Allah bagi ustazah nikmat tuan-tuan. Okey, ini bermula daripada susah juga hidup ni kan. Kahwin dulu rumah satu bilik je. Satu bilik, rumah pakai niat tuan-tuan. Kalau niat nak jadi tempat tidur, bentang toto. Kalau niat nak jadi ruang makan, letak saprah. Kalau niat nak jadi ruang tamu, letaklah, bukalah sofa Arab tu. Pakai niat. Kalau kata orang nak datang, ya Allah, pening kepala ustazah nak letak mana. Kalau dia kata boleh tempat tidur, rasa nak tercekik dengan. Ya, sebab apa? Pasti satu bilik tu akan jadi bilik dia. Kita tidur luar. Bermula daripada susah. Ya, tapi tak ada dah susah sangat kan. Orang kata kufur nikmat pula kan. Dapat anak kedua, kita pindah rumah. Suami cari rumah 2 bilik. Dapat anak ketiga, pindah lagi, cari rumah 3 bilik. Lama-lama ustazah dah tahu dah formula dia. Kalau nak rumah banyak bilik, ramailah beranak. Ya. Jadi betul ustazah pindah rumah dekat nak 8 ke 9 kali tuan-tuan. Ya, sampai 8-9 kali sehinggalah dapat beli rumah. Lama tu, ya. Jadi dapat beli rumah, tak ada dah sampai 7-8 bilik. Adalah bilik rumah tu kan. Tapi tuan-tuan, bila nak ajak sahabat-sahabat kita yang susah datang rumah, ustazah malu. Ada rasa macam nak migraine. Ya, kalau misal kata kawan-kawan tu, ya, contoh macam boleh tak kami ni datang nak tumpang solat. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, kawan aku tu susah sangat hidup dia. Ustazah rasa melukakan hati dia melihat nikmat yang ustazah ada. Satu hari tuan-puan, saya fikir takkan tak ajak kawan-kawan tu duduk tanya, ya, kawan-kawan usrah kita kan, ya, yang dulu duduk rumah PPR, rumah setinggan dulu, lepas tu pindah rumah PPRT, ya. Dia kata kena ajak jugalah. Takkan tak ajak. Saya nak buat jamuan, nak ajak buka puasa, datanglah, ya, serombongan. Bila datang tuan-puan, memang betul bila dia masuk tu dia senyap. Ustazah sampai istighfar, astaghfirullahalazim, aku melukakan hati sahabat-sahabat aku, ya Allah. Rasa ni tuan-puan, sampai rasa macam, ya Allah, ya Tuhan, dosa aku ada semua ni. Rasa macam tu, ya. Lepas tu kita hiburkan kawan kita tu, apa ni, maknanya layan dia supaya dia tak terfikir rumah dia kecil, rumah kita besar daripada rumah dia. Tak nak fikiran dia macam tu tuan-tuan. Kalau pergi usrah kadang-kadang Allah bagi saya nikmat ada kereta besar dah sikit nak guna pergi, yelah kan, itu suami ustazah bagi. Sebab apa? Isterinya pergi jalan jauh apa semua, dia pun tak dapat nak hantar. Kadang-kadang yang bawa jadi driver tu perempuan, bagilah yang selesa. Tapi ustazah pernah tuan-tuan pergi usrah, parking kereta tu jauh, tak nak parking kat kereta kawan-kawan kita. Ya Tuhan, betapa nikmatnya bergaul dengan orang susah. Betapa nikmatnya bergaul dengan orang susah. Supaya apa? Supaya jadi satu penilaian pada kita. Kamu berdosa kalau tak bersyukur. Berdosa kalau kamu tak bersyukur. Kamu tengok orang lain tengok macam mana. Itu yang jadi muhasabah. Sangat sayang, sangat hargai sahabat-sahabat dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan orang-orang susah. Sebab mereka adalah guru-guru ustazah, guru hati nurani, guru hidup yang sebenar. Bisa belajar dengan mereka. Mereka tunjuk dalam susah mereka masih boleh bersyukur. Mereka orang susah,
Tapi bila kita datang tuan-tuan, berusaha bagi kita makan lebih baik daripada makanan yang mereka makan hari-hari. Allahu Akbar. Mereka orang susah. Tapi bila ustazah datang rumah dia, dia buat makanan yang dia pun tak bagi anak dia makan makanan tu. La ilaha illallah. Malulah kalau kita orang senang, tetamu datang bagi ayat kosong. Tak maaf no, tak ada apa. Bila beli pun tak ada apa. Ya, kita duit banyak beli. Dia cakap ni sebab banyak pengalaman tuan-tuan. Ada kadang-kadang orang kaya macam-macam. Boleh dia jawab macam ni. Tak dapat, tak ada apa lah nak bagi ustazah sebab bibik bahagian dapur tu cuti. Bibik bahagian dapur, habis tu yang kat luar tu bahagian kebun rupanya. La ilaha illallah, macam-macam PL manusia. Belajar daripada orang susah, nanti kita akan jadi lebih bersyukur. Ustazah kira tuan-puan ya, nak memanjangkan lagi rasanya cukup lah ya. Walaupun tadi Ustaz kata ada 4 yang berkait dengan manusia, tapi tak apa, insya-Allah yang 4 itu kita tangguhkanlah pada masa yang lain, insya-Allah. Memadailah dengan apa yang telah Ustazah sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kalau tuan-puan tengok YouTube pun ada 2-3 lagi ceramah Ustazah tentang sabar. Tapi Ustazah cuba hari ni tak cakap benda yang sama. Ya, jadi kalau nak tengok ayat Quran, dalil-dalil, bahagian-bahagian sabar, sabar pada ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar pada qada-qadar, itu cari dalam YouTube ada bahagian-bahagian tu ya. Hari ni saya nak bercakap, telah pun bercakap tentang tajuk tadi, tentang maqam-maqam tadi yang berkait sikap hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Ustazah menarik balik tawaran untuk soal jawab tadi. Kena buat soalan tak? Asal memang tak buat pun soalan no? Ya. Jadi tak apalah, Kita pergi Ustazah. ada soalan. Assalamualaikum Ustazah. Saya pernah gagal dalam 3 perkahwinan. Ibu saya sendiri bagi tahu bahawa dia tak nak lagi mendoakan jodoh dan kebahagiaan saya. Dia hanya nak mendoakan jodoh cucu-cucu saja. Layakkah lagi saya mendapat jodoh dan kebahagiaan berumah tangga? Terima kasih Ustazah. Jawapannya, wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Soal kehidupan kita ni, mak kita pun tak tahu. Sesayang mana pun mak ayah kita pada kita, dia pun tak tahu masa depan dia dan masa depan anak-anak yang dia sayangi. Jadi tak apa ya, kepada yang berlaku sedemikian, duduk dekat mak kita, pujuk mak kita supaya tidak berhenti mendoakan kebahagiaan kita. Jadi dalam kebahagiaan tu ada semua dah, jodoh, rezeki, apa semua ada ya. Jadi merayu, minta mak, doakan mak kebahagiaan saya ya. Dan dalam masa yang sama, kita lah berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ini doa jodoh sebenarnya. Rabbi habli minas salihin, doa jodoh. Ya Allah, kurniakanlah aku keturunan yang saleh. Bacalah doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga berpotensi membina pemimpin. Apa buktinya? Ayat yang saya baca tadi. Sebab tu kita nak ada keluarga, nak ada suami, nak ada isteri. Kenapa? Potensi keluarga dalam membina groom seorang pemimpin. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin kepada sekalian orang bertakwa. Kat mana nak bina pemimpin? Dalam rumah. Rabbana hab lana min azwajina. Sebab ada pasangan yang qurrata a'yun, ada ibu ayah, anak-anak yang qurrata a'yun. Di sana terbinanya pemimpin. Doa, wahai Allah, bagi aku jodoh. Ada suami boleh kita ikut dia, ada suami yang boleh membimbing. Ni kalau masuk bab ni panjang pula cerita nanti tu apa ya. Apapun, berdoa dan terus berdoa, jangan berhenti. Hidup happy tuan-puan, bahagia, semua urusan serah pada Allah. Tak payah berkeluh kesah, tak payah apa. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tingkatkan takwa kita kepada Allah, baiki diri, tingkat amal soleh, insya-Allah semuanya berjalan pada keadaan yang baik-baik belaka.
Wallahu ta'ala a'lam. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terima kasih semua. Terima kasih pihak Masjid Ibadur Rahman. Jadi Ustazah mohon banyak-banyak maaf, ada terkasar bahasa, tersalah cakap dan sebagainya. Ya, semoga Allah mengampunkan dosa kita semua, mengangkat darjat kita, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada tim. Ustazah pun tak sempat nak berkenalan tim mana yang live, yang record. Mudah-mudahan jadi jalan jariah kepada kita semua, ya, dapat sampai kepada semua, ya, supaya dapat mengambil iktibar kalau ada pada apa yang telah Ustazah sampaikan tadi. Dan kepada para muslimah, Ustazah juga nak mengajak, ya, tuan-puan bersama-sama dengan ustaz kami menubuhkan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Fasa pertama dah selesai, dah ada pelajar 180 orang, dah belajar 3 tahun, ada yang dah khatam 30 juzuk. Tahun lepas SPM, Alhamdulillah Allah bagi 100% anak-anak kita ni, ya, Quran hafal, akademik pun boleh bawa, Alhamdulillah. Permintaan tu sangat tinggi, ya, dan insya-Allah kami cuba mengerahkan lagi kudrat yang Allah pinjamkan pada kami. Jadi kami besarkan lagi sekolah tu. Sekarang sekolah tu terbina, sedang dalam binaan fasa yang kedua. 2 tingkat dah naik. Sekarang nak urusan dengan pihak berkuasa tempatan, nak naik lagi 2 tingkat. Kos dia juta-juta, tak tertanggung kat Ustazah seorang, tak tertanggung. Jadi Ustazah mengajak kita menanggungnya sama-sama. Itu adalah ma'had waqaf, bukan milik kami, kami hanya menguruskan sebagai pemegang amanah. Jadi tuan-puan boleh lihat website Madinatul Hufaz dan boleh langsung ke akaun Madinatul Hufaz untuk sebarang bentuk sumbangan. Adapun hari ini Ustazah bawa buku Zikir Munajat ini. Dalamnya ada zikir-zikir munajat yang diamalkan oleh para wali. Antaranya adalah guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sangat best. Dalam bulan Ramadan baru ni, Prof Nuhaya ada bawa tunjuk dalam Instagram munajat ni. Baca dia kata. Orang tanya dia mana Prof beli. Prof ambil kat kami 100 buah. Faraid dia bagi ke orang. Bukan mahal pun, RM10. Kalau ada duit beli banyak-banyak, tolong tahfiz, hadiah pada kawan-kawan kita. Dalam ni Masya Allah, Masya Allah, belajar bermunajat dengan Allah, memanggil Allah, merayu, merintih, mengadu. Jadi Alhamdulillah masih ada baki, ada kat luar masjid sana. Dan lihatlah lagi apa yang boleh sama-sama kita bantu. Jualan itu untuk membantu, ya, adalah untuk dana tahfiz Madinatul Hufaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.